Bersama saya Nur Fatihah Syakira dalam rentasan berita edisi 1247. Antara paparan utama. Undi PH untuk kemakmuran bersama. Kerajaan peralihan tidak boleh anugerah tender. Adakah fitnah menjadi asas kempen PN? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Calon Pakatan Harapan Khalid Abdul Samad berkata perlawanannya di Parlimen Titiwangsa bukan antara peribadi beliau dan Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Sebaliknya, ia untuk cukupkan sokongan pelantikan Perdana Menteri bagi tujuan menyelamatkan negara. Itulah salah satu daripada agenda penting Pakatan Harapan setelah mengalami lebih 32 bulan 1 minggu hari ini dalam pentadbiran yang kucar-kacir di bawah Perikatan Nasional dan UMNO BN. Calon Perdana Menteri Pakatan Harapan ialah pengerusi Gabungan Keadilan, DAP dan Amanah iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Calon UMNO BN yang diwar-warkan untuk jawatan tersebut ialah Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Tetapi ramai yang tidak percaya kerana Presidennya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi setakat ini berjaya memaksa Ismail Sabri untuk akur membubarkan Parlimen di tengah-tengah kebimbangan banjir besar. Maknanya jika pun beliau menjadi Perdana Menteri, Ahmad Zahid tetap menguasainya. Menurut Khalid, antara isu penting di Titiwangsa ialah masa depan Melayu bandar di Kampung Baru dan Kampung Sungai Baru. Masalah mereka perlu diselesaikan seberapa segera kerana pemilik tanah bertambah disebabkan warisan dan sebagainya. Saya yakin warga Titiwangsa merupakan warga yang bijaksana demi kepentingan negara, kata pengarah komunikasi amanah itu dalam kenyataannya. Mereka mungkin bukan majoriti penduduk di Titiwangsa, tetapi daripada segi sejarahnya, mereka adalah cerminan Melayu bandar yang masih mengekalkan tradisi budaya. Khalid mengaku calon BN merupakan seorang yang sangat baik untuk menjaga badan kebajikan. Tetapi beliau bukan seorang yang terbaik untuk tadbir urus sebuah kawasan parlimen, apatah lagi menjadi sebahagian anggota Kabinet Kerajaan berdasarkan rekod kelemahan beliau ketika era BN sebelum ini. Johari Ghani merupakan Menteri Keuangan kedua ketika BN memerintah. Beliau punya kuasa yang cukup untuk usahakan sesuatu pada ketika itu untuk Kampung Baru. Secara tidak langsung, Khalid menyiratkan Johari tidak melakukan apa-apa untuk melayu Kampung Baru, walaupun sudah ada peluang untuk berbuat demikian. Saya tidak mahu bertanding untuk kalah. Warga Titiwangsa tidak mahu Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri, tegas bekas ahli Parlimen Shah Alam. Dalam pada itu, Khalid menemplah Johari yang berada dalam portfolio Kementerian Keuangan dalam Kabinet Datuk Seri Najib Razak bersama Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah yang mengambil sikap berdiam diri semasa tercetusnya kes One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Dalam erti kata yang lain, Johari orang baik yang play safe. Walaupun skandal itu telah disiasat oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ dan digelar sebagai kleptokrasi terburuk di dunia. Bolehkah hari ini kita mempercayai beliau untuk menyelesaikan isu setempat yang masih tertangguh sekiranya menang pada pilihan raya umum ke-15 nanti? Bolehkah kita letakkan tanggungjawab untuk menangani isu pengambilan tanah Kampung Sungai Baru, nasib pemilik flat PKNS Jalan Tun Razak, projek naik taraf Pasar Cokit yang terbengkalai 10 tahun dan isu Pasar Datuk Keramat? Kalau semasa pentadbiran Najib Razak sehingga ditewaskan pada pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018, beliau tidak berbuat apa-apa, bolehkah kita percaya beliau akan dapat melakukan sesuatu sekarang? Sedangkan ketika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, beliau juga tidak membela nasib penduduk Kampung Sungai Baru. Janganlah menuding jari kepada pihak lain yang tidak sempat menyiapkan kerja kerana dinafikan hak mereka untuk melaksanakannya dalam tempoh satu penggal sebagaimana dalam sistem demokrasi berperwakilan. Orang baik tidak berkawan dengan penyamun. Pekeliling perbendaraan pada 18 Oktober 2022 mengenai pelaksanaan perolehan kerajaan semasa fungsi caretaker government dalam perenggan 3 menyatakan dengan jelas menghalang sebarang komitmen kontraktual atau aku janji, termasuk rundingan atau aku janji baharu yang boleh membebankan kerajaan persekutuan yang baharu, kata Rafizi Ramli dalam blognya rafiziramli.com.
Sejak beberapa minggu lalu, saya telah dimaklumkan bahawa ada usaha untuk meluluskan projek-projek bernilai bilion ringgit dengan segera tanpa mengikut prosedur perbandaraan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Maklumat yang saya perolehi setakat ini menunjukkan ada satu projek yang kini sedang diusahakan untuk diberi kelulusan segera secara rundingan terus walaupun dalam tempoh caretaker government dakwa timbalan Presiden Keadilan itu. Beliau mendedahkan menerima maklumat bahawa di beberapa kementerian kebelakangan ini ada tekanan yang kuat supaya menteri-menteri meluluskan projek-projek secara rundingan terus kepada beberapa kroni. Satu kes yang dibawa kepada saya ialah yang melibatkan Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA). Di bawah menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, kementerian ini bertanggungjawab menyelia Jabatan Pengairan dan Saliran JPS yang mempunyai kontrak-kontrak infrastruktur terbesar. Simakan saya menunjukkan ada dua projek yang dikendalikan kementerian ini yang melibatkan satu syarikat kroni yang rapat dengan pimpinan UMNO. Saya boleh mendedahkan bahawa kementerian yang dipimpin timbalan Presiden PAS telah pun menganugerahkan satu tender bernilai RM578.6 juta kepada Mangkubumi Sdn Bhd untuk kerja-kerja menaik taraf kolam tebatan banjir Kerubong Durian Tunggal secara tender terhad atau selektif di bawah program Jana Wibawa. Projek ini diumumkan sendiri oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, tegas Rafizi. Beliau menjelaskan bahawa program Jana Wibawa adalah projek-projek yang melibatkan peruntukan besar yang bermula sejak zaman Tan Sri Mahyudin Mat Yassin sebagai Perdana Menteri yang dianugerahkan kepada kontraktor-kontraktor bumi putra tertentu dengan penuh kerahsiaan terutamanya kerana ia melibatkan tempoh masa semasa kerajaan mengisytiharkan darurat akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagaimanapun, kata Rafizi, syarikat tersebut bukan hanya menerima satu tender bernilai RM578.6 juta daripada KASA. Untuk hari ini, saya ingin mendedahkan bahawa dimaklumkan oleh pemberi maklumat dalaman bahawa Kementerian Alam Sekitar dan Air sedang dalam proses untuk menganugerahkan satu projek bernilai RM2 bilion secara rundingan terus kepada syarikat yang sama iaitu Mangkubumi Sdn Bhd. Projek ini adalah untuk kerja-kerja rancangan tebatan banjir Sungai Langat 2, dakwanya. Semakan Rafizi terhadap Mangkubumi Sdn Bhd yang menunjukkan beberapa perkara, iaitu pertama, syarikat ini tidak menfalkan penyata keuangan diaudit kerana memilih status sebagai exempt company, iaitu dikecualikan daripada menfalkan penyata keuangan dengan pihak berkuasa. Kedua, syarikat ini telah pun ada dua kes petition muflis di mahkamah kerana tidak membayar hutang kepada kontraktor seperti rekod Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ketiga, syarikat ini berhutang sebanyak RM144 juta dengan institusi keuangan mengikut rekod Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Keempat, pemilik Mangkubumi Sdn Bhd iaitu Tan Sri Zainuddin Karjan menunjukkan dia adalah seorang tokoh yang rapat dengan UMNO dan telah mendapat laba yang berterusan dari projek-projek kerajaan. Dan yang kelima, Zainuddin Karjan adalah penasihat Kelab Putera One Malaysia yang ditubuhkan oleh Datuk Seri Abdul Aziz Rahim, Ahli Parlimen Baling dan pemimpin UMNO. Hubungan rapat Zainuddin Karjan dengan Kelab Putera One Malaysia boleh dilihat sendiri di laman Facebook Kelab Putera One Malaysia. Kata Rafizi lagi, Mangkubumi adalah penerima projek-projek besar negara berjumlah berbilion ringgit sebelum ini seperti yang dilaporkan dalam tahun 2016. Mangkubumi Sdn Bhd telah disiasat dan dinamakan sebagai salah satu syarikat yang memindahkan wang kepada Datuk Seri Abdul Aziz Rahim dalam tuduhan kes rasuah dan pengubahan wang haram sebanyak RM139.4 juta. Kes itu didakwa di mahkamah dalam tahun 2019 menurut laporan DH Market. Calon Parlimen Pandan itu berkata kebiasaannya sumbangan-sumbangan dari syarikat-syarikat dikumpul terlebih dahulu dengan janji sumbangan mereka akan diganti dengan projek-projek kerajaan apabila parti itu kembali berkuasa. Rafizi berhujah sebab itu selepas pilihan raya umum ke-14, pihak berkuasa menjumpai wang tunai beratus juta ringgit dalam bentuk sumbangan politik kepada UMNO semasa serbuan dibuat ke atas premis yang digunakan Datuk Seri Najib Razak. KASA dalam satu kenyataan menafikan dakwaan bahawa ia sedang dalam proses untuk menganugerahkan tender projek rancangan tebatan banjir Sungai Langat 2 ketika ditadbir oleh kerajaan sementara caretaker. Menurut KASA, sejak pembubaran Parlimen pada 10 Oktober, kementerian menangguhkan segala proses perolehan berkaitan dengan projek tebatan banjir secara off-budget 2023 sehingga 2030, termasuk pengeluaran surat niat, surat perlawaan, surat setuju terima dan sebarang bentuk rundingan dengan pihak kontraktor atau perundingan termasuk kerja-kerja rancangan tebatan banjir Sungai Langat, lapor Sinar Harian. Tuan Ibrahim Tuan Man turut menafikan beliau pernah meluluskan projek di bawah kementerian itu sejak Parlimen dibubarkan.
Bagaimanapun, Jom Channel berpendapat nafi sahaja tidak cukup. Selaras dengan prinsip tadbir urus baik, telus dan amanah, Kasa wajar membuat kenyataan terbuka bahawa projek bernilai RM2 bilion ini tidak akan dianugerahkan secara rundingan terus dan sebarang keputusan hendaklah dibuat oleh kerajaan yang baharu. Calon Pakatan Harapan Parlimen Bagan Serai Siti Aisyah Sheikh Ismail berkata, Pakatan Harapan memberi tempoh 24 jam kepada Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria untuk membuat permohonan maaf secara terbuka atau berdepan tindakan mahkamah. Ini kerana Razman didakwa membuat ucapan berunsur fitnah di tapak Pasar Hari Tebuk Pancur petang Ahad. Menurut Siti Aisyah, permohonan maaf secara terbuka dituntut susulan ucapan berbaur fitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Kami telah membuat satu laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kerian Tengah hari ini dan memberi tempoh 24 jam ini untuk beliau melakukan permohonan maaf atau berdepan tindakan mahkamah. Katanya selepas membuat laporan polis di IPD Kerian di sini tengah hari kemarin. Kenyataan Razman dalam kempennya itu, kata Siti Aisyah, bersifat jahat dan melakukan provokasi fitnah melampau sehingga boleh menggugat ketenteraman awam. Saya juga ingin bertanya kepada Menteri Agama Datuk Idris Ahmad, adakah beliau bersetuju dengan parti beliau dan Razman menggunakan politik fitnah sebagai asas pada pilihan raya umum ke-15 ini? Bidasnya. Bagaimanapun, Razman dipetik media sebagai berkata beliau tidak kisah sebarang laporan polis atau siasatan dibuat terhadapnya kerana menurutnya lesbian, gay, bisexual dan transgender atau LGBT serta agenda komunis telah diketahui umum berlaku dalam negara. Jadi itu bukan menghasut atau fitnah. Saya bercakap perkara sebenar yang berlaku, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Razman mendakwa dalam tempoh 22 bulan pentadbiran Pakatan Harapan, golongan LGBT terbuka mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama, menganjurkan perarakan dan permohonan agar kumpulan itu diiktiraf. Beliau juga mendakwa dalam tempoh sama juga berlaku isu abu pemimpin Parti Komunis Malaya PKM Ching Peng dibawa pulang ke Perak, peristiwa bendera terbalik dan penentangan keras terhadap penulisan Jawi. Yang mati di China di sana dia kata Chefing tu pejuang pendidikan. Masa tu dia bawa mai balik. Masa tu dia bawa komik-komik buat masuk sekolah. Masa tu juga berlaku kita tengok ni bendera terbalik. Masa tu juga bawa pengarakan ataupun pengiktiraf Parti Komunis Malaysia. Jadi parti suruh sungguh-sungguh jangan sekali-kali ada orang Islam di Malaysia ini, ada orang Islam di negeri Perak ini yang memberi undi kepada Pakatan Harapan. Mengapa sebelum-sebelum ini tidak ada isu-isu sebegini? Sepanjang BN perintah tidak ada, PN pun tidak ada, bidasnya. Jom kita siasat adakah apa yang didakwa Razman itu benar atau beliau berhalusinasi dan sanggup melakukan apa sahaja kerana takut kalah. Media melaporkan pada 12 Ogos 2020, polis menahan 4 individu termasuk seorang lelaki warga Bangladesh dipercayai memasang jalur gemilang dan bendera Johor secara terbalik di sebuah kilang perabot di kawasan perindustrian Tebrau. Kejadian tersebut disahkan oleh Ketua Polis Johor ketika itu, Dato' Ayub Khan Maidin Pitchai. Pada 9 Ogos 2021 pula, Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Asisten Komisioner Ismail Dolah berkata, pihaknya mengesan bendera terbalik dipercayai dipasang di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PDK, Penggaram Johor. Kejap. 12 Ogos 2020 dan 9 Ogos 2021, siapa yang berkuasa? Bukankah Kerajaan Perikatan Nasional di bawah teraju Presiden Bersatu Tan Sri Mahyidin Mat Yassin yang PAS menjadi ahlinya? Justru celah mana yang Razman kata kes pasang bendera terbalik tidak ada di zaman Perikatan Nasional? Mengenai penentangan terhadap penulisan Jawi, pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang turut membidas pihak yang terus menakut-nakutkan masyarakat bukan Melayu berikutan keputusan kerajaan memperkenalkan seni khat dan tulisan Jawi bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Saya dituduh menjadi jembalang kerana bersetuju dengan pengenalan seni khat dan tulisan Jawi di sekolah sedangkan ketakutan ini sangat tidak berasas sama sekali, tegas Kit Siang. Kalau pemimpin DAP tidak menentang penulisan Jawi, siapa pula penentang itu? Pada 30 November 2019, Ketua Pemuda MCA Nicole Wong berkata, pemuda MCA menentang pelaksanaan pembelajaran tulisan Jawi di sekolah vernacular dengan alasan dilaksanakan secara paksaan. MCA ialah rakan gabungan dalam Barisan Nasional yang turut bersekongkol dengan PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan melalui langkah syaratan pada hujung Februari 2020. Justru celah mana yang dikatakan Pakatan Harapan menentang keras tulisan Jawi? Kes Pakatan Harapan dituduh terbabit membawa balik Abu Ching Peng lagi pelik.
Pada 9 November 2020, Menteri Dalam Negeri ketika itu yang juga Setiausaha Agung Perikatan Nasional, Datuk Seri Hamzah Zaiduddin berkata kes tersebut diklasifikasikan sebagai tidak ada tindakan selanjutnya NFA kerana kekurangan keterangan setelah disiasat oleh pihak polis. Dakwaan pertemuan LGBT dengan Menteri Agama yang ketika itu dipegang oleh Naib Presiden Amanah, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal, paling mengarut. Dr. Mujahid telah menjelaskan pertemuan beliau dengan wakil komuniti transgender Nisha Ayub bukan bermakna Kerajaan Pakatan Harapan bersetuju dengan mengiyakan perjuangan dan perbuatan golongan LGBT. Malah pada 18 Julai 2020, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama di zaman pentadbiran Perikatan Nasional, Dato' Dr. Zulkifli Mohamad berkata, kerajaan bersedia mengadakan pertemuan dengan LGBT serta badan bukan kerajaan NGO yang berkaitan. Katanya ia bagi membincangkan dan mencari titik persefahaman dengan golongan itu. Masa itu mengapa Razman membisu tidak membantah dasar Menteri Agama Perikatan Nasional? Mengapa pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim pula yang didakwa ada agenda LGBT? Di zaman maya terbuka maklumat di hujung jari. Jika bebal atau malas, jangan jadi pemimpin. Sudah-sudahlah menfitnah, rakyat tidak buta mata hati dan sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Nur Fatia Syakira. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.